Pernah dulu Quraisy mencadangkan supaya kita buat character assassination. Kita tukarkan nama Nabi ni daripada Muhammad Al-Amin, Muhammad yang dipercayai, kepada Muhammad Al-Kazzab, penipu, pengkhianat. Ketika cadangan ni diusulkan, siapakah yang paling kuat membantah? Abu Jahal. Saya tak setuju. Ini Muhammad daripada kecil sampai besar tak pernah menipu. Korang jangan pandai-pandai nak tukar nama dia. Bayangkan, orang Quraisy pertahankan nama Al-Amin dia. Mula-mula dulu orang Quraisy dia buat cadangan lah, macam mana kita nak sekat ajaran Muhammad ini. Makin popular dia sekarang ni, viewer banyak, follower ramai, like banyak, macam mana ni kita ni. Jadi kita kena berbuat sesuatu. Jadi dia orang cadangkan kita buat propaganda. Propaganda di sepadan Mekah, tiap-tiap tahun orang datang buat haji. Jadi kita buat flyers, brochure apa semua. Setiap rombongan masuk, kita bagi dia brochure. Dalam tu tulis, jangan jumpa laki-laki nama Muhammad. Dia buat kempen besar-besaran lah. Buat banner, banting apa semua. Jangan jumpa Muhammad. Manusia ni, nature dia, lagi dilarang, lagi dia nak buat. Dia panggil mamnu' marghub. Lagi dilarang, lagi buat. Sebab itu kalau kita corporate culture, kalau tuan-tuan nak suruh orang jangan buang sampah, jangan tulis perkataan jangan buang sampah. Lagi banyak sampah situ. Kita tulis terima kasih kerana menggunakan saya. Orang akan reti bahasa. Dia mamnu' marghub. Lagi dilarang, lagi buat. Bila orang kata jangan jumpa Muhammad, lagi dia nak jumpa Muhammad. Itu perangai manusia. Perangai manusia. Sebab itu apabila dilarang jumpa Nabi, menyebabkan Nabi jadi popular pula. Sebab itu tuan-tuan kalau buka YouTube, nak buat satu video, nak suruh laku channel apa semua, jangan buat tajuk yang boring baca. Jangan buka video ini kalau takut. Memang orang buka. Memang dia psikologi ya. Jadi kesilapan Quraisy ketika itu, dia tak faham bahawa manusia makin dilarang lagi dia buat. Jadi Nabi jadi popular juga akhirnya. Dia orang pening. Okeylah kita buat tuduhan. Dia ni penyair. Dia ni bukan Nabi, hanyalah sastrawan negara saja. Ketika orang mendengar bacaan Quran Nabi, orang kata ini bukan sastra. Alif, Lam, Mim, semua tepuk dahi. Sajak pakai huruf ni aku tak pernah dengar. Tuan-tuan pernah dengar sajak bahasa Melayu? A, B, C. Kita tak pernah dengar. O, P, Q, R, S. Kita kata ini memang tinggi punya value sastra. Ini kata bukan sastra ni. Ini something different daripada lain lah. Lain daripada lain. Tak jadi. Akhirnya dia orang buat cadangan kita bunuh saja. Ketika cadangan diusulkan, mereka kata kalau kita bunuh Muhammad ni keturunan bangsawan, nanti dia tuntut bela kita, penat kita nanti. Akhirnya kita buat character assassination. Kita bunuh dia punya karakter. Allah Ta'ala rekodkan mesyuarat mereka ini dalam Quran, surah Al-Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah ketika orang kafir musyrik itu, mereka nak berbincang, nak menjalankan tipu daya terhadap kamu, wahai Muhammad. Pertama mereka nak menahan kamu, kemudian dia nak membunuh kamu, kemudian adalah fasa-fasanya mengusir kamu. Allah Ta'ala pecah rahsia dia punya mesyuarat tu, tak ada sulit lagi dah, semua orang baca. Sebab itu Nabi ini apabila dia nak dibuang perkataan Al-Aminnya itu, orang protes. Sebab orang tahu dia manusia yang sangat amanah. Kerana amanahnya Nabi itulah antara faktor kejayaan baginda dalam dakwah. Profesor Jules Messerman, dia seorang ahli akademik di San Francisco. Dia pernah menulis dalam majalah Time atau Time Magazine, what's a great leader? Throughout history, who qualifies? Apakah ciri-ciri pemimpin yang hebat? Dan sepanjang sejarah, siapa yang layak ditabarkan sebagai pemimpin paling hebat dalam sejarah? Dia senarai, dia orang akademik, dia senarai panjang semua pemimpin dalam dunia, bukan dalam bidang politik saja, termasuk ahli-ahli akademik. Louis Pasteur, dia masuk kan? Louis Pasteur ni yang buat pasteurize untuk susu masam tu, dia masuk kan? Jonas Salk,
abuse kau, gitulah pun dimasukkan dalam senarai. Dia kata semua pemimpin saya dah cek, start daripada Abraham kata sampai Moses, sampailah moden. Dia kata tidak ada yang boleh challenge satu orang manusia namanya Muhammad. Dia Kristian dan dia masih Kristian. Dia kata ini Muhammad, tak ada orang boleh challenge. Dia boleh ubah manusia seperti Umar Al-Khattab. Dia boleh ubah bangsa Arab yang dulu jual tak laku. Dia boleh ubah landscape orang-orang Arab ketika itu. Dan antara sebab kejayaannya adalah dia punya karakter dia. Dia seorang yang sangat amanah. Sebab itu amanah ni modal terbesar untuk mencipta kejayaan. Tuan-tuan kalau nak bisnes, kalau orang tak percaya, tuan-tuan boleh berjaya dalam perniagaan. Tuan-tuan dalam politik, tanpa kepercayaan, tombang tuan-tuan. Kepercayaan ni modal terbesar sebuah kejayaan. Ahli politik kalau tak dapat kepercayaan, mimpilah boleh jadi calon ataupun boleh menang dalam pilihan raya. Kepercayaan. Orang bisnes, kalau tak ada kepercayaan, orang tak akan beli produk dia. Sebab itu orang banyak gunakan ustaz untuk berniaga. Sebab ustaz tu dia ada kepercayaan. Go shop pun dia sapu juga, dia jual apa-apa, orang akan gunakan ustaz sebab orang nak laku. Kepercayaan. Kan ustaz kan orang percaya, walaupun bukan bidang dia, ceramah dia, masak dia, go shop dia, semua dia. Tapi sebab kepercayaan. Orang berniaga kepercayaan. Hatta penceramah pun kepercayaan. Tuan-tuan nak ke panggil satu orang penceramah yang ada masalah, dia bercerai dengan isteri dia lah, lepas tu dia sibuk pula nak kahwin muda, dia mau cerita, dia keluar dalam internet, orang pun dah cerita dia mau bercerai, tiba-tiba menonong kita nak panggil dia ceramah di surau kita, tajuk ceramahnya keluarga bahagia. Tuan-tuan nak datang? Pirang kau hara siang malam, cerai dalam telefon, apa benda nak ajar orang. Kita hilang kepercayaan. Sebab itu kepercayaan modal terbesar. Dan Nabi kita, dia sukses dalam kerjaya salah satu sebab dia ni amanah dan dipercayai. Sebab itu tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, bagi kita sebagai manusia, khususnya sebagai seorang Islam, apakah bentuk amanah yang perlu kita jalankan sebagaimana kita ini seorang manusia, sementara lagi seorang mukmin? Syekh Mustafa Al-Maraghi dan Muhammad bin Abdullah Asy-Syaukani As-Sana'ani ada menulis beberapa artikel tentang apakah bentuk amanah yang perlu dijalankan oleh seorang yang beriman. Kata mereka, perintah memelihara amanah wajib kepada setiap mukallaf. Iaitu pertama sekali, ni peringatan untuk kita bersama. Nombor satu sekali, amanah kepada Allah. Itu nombor satu. Tidak boleh menetak jati, papan di Jawa dibelah-belah. Jangan diikut kehendak hati, kita di bawah perintah Allah. Itu memang pertama sekali amanah kita kepada Allah. Baik itu dalam Quran, Allah Ta'ala telah memberi satu garis panduan. Mu wahai manusia, jangan over daripada aku. Kok mana pun Allah number one. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Hei orang beriman, jangan kamu mengada-ngada, jangan kamu memandai-mandai membuat sesuatu hukum sebelum mendapat kebenaran daripada Allah dan Rasul. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya aku maha mendengar lagi maha mengetahui. Artinya Tuhan kata, jangan kau bercakap sebelum kau tengok apakah kata Nabi. Jangan kau memerintah sebelum menengok apakah Nabi perintahkan. Jangan kau berfatwa sebelum kau tengok apa keputusan hukum daripada Nabi. Jangan kau memutuskan satu perkara sebelum Nabi yang memutuskan. Artinya amanah kita kepada Allah adalah tunduk patuh di bawah Allah. Tegakkanlah syarat dengan undang, tegakkan adat yang dipegang, tegakkan amanah yang disandang, tegakkan hukum yang ditimbang, tegakkan pusaka yang dibilang, tegakkan janji yang ditimang. Betulkan lantai yang terjungkit, betulkan dinding yang menetas, betulkan tiang yang terpalang, betulkan atap yang berjurai, betulkan salah dengan